Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan suplemen dan ubat tradisional? Bagaimanakah trend permintaan dan penggunaannya di Malaysia? Okay, baik. Okay. Bila kita bercakap tentang produk suplemen dan ubat tradisional ni, okay, memang kalau kita lihat trend sekarang ini, ramai orang sudah bercakap-cakap mencari, ya, dan membeli dan menggunakan lah. Memang kita boleh kata pengguna semakin banyak berbelanja untuk membeli produk suplemen kesihatan, juga mencuba ubat-ubat sedan tradisional sebab kebahagiaan besar rakyat kita ni dah tahu ada kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan. Betul. Dan juga cuba untuk mencari produk alternatif selain rawatan yang boleh diperoleh daripada fasiliti kesihatan yang biasa lah. Okay. Ubat tradisional, kalau menurut Akta, ya, di Malaysia ini, ubat tradisional di bawah Peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 yang mendefinisikan ubat tradisional ini ialah sebarang sediaan atau produk yang kita gunakan untuk perubatan asli yang menggunakan sama ada satu atau kombinasi beberapa bahan semula jadi, ya, yang diperoleh daripada tumbuhan, binatang ataupun bahan galian mineral yang digunakan sama ada yang kita jadikan dari ekstrak ataupun mungkin guna terus raw yang telah diproses, bukan ekstrak, termasuk juga rawatan homeopati. Itu ialah definisi mengikut Akta. Kalau produk suplemen pula, kita boleh kata makanan ataupun produk tambahan, kesihatan tambahan. Yang biasanya kita ambil ataupun individu tertentu ambil untuk menambah kekurangan zat yang sepatutnya dia peroleh daripada diet. Mungkin ada bahan mineral atau vitamin yang mungkin tak cukup, kita tambah dengan produk suplemen inilah. Cuma saya nak tekankan di sini, suplemen ini hanya untuk melengkapkan, dia bukan menggantikan diet. Maksudnya vitamin, mineral itu masih perlu kita ambil daripada sumber-sumber makanan. Semula jadilah. Semula jadi, makanan kita harian lah. Tapi jika ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kita sendiri tahu susah nak dapat makanan yang lengkap, contohnya, so suplemen antara alternatif yang boleh kita ambil. Okay. Apabila bercakap tentang trend yang meningkat, orang mula cari produk suplemen, masih gunakan produk sedan tradisional sebagai alternatif kepada produk moden ataupun ubat-ubatan yang diperoleh daripada hospital atau klinik kesihatan. Saya ingin membawa konteksnya kepada Hari Kanser Sedunia tersebutlah. Okay. Dan juga mungkin juga untuk rawatan penyakit kronik yang lain. Okay. Ada segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab, okay, mengambil kesempatan memasarkan produk tradisional ini ataupun suplemen kesihatan ini secara tidak sah, iaitu produk itu tidak berdaftar. Itu yang kita nak tekan kat sini, ambil suplemen dan ubat tradisional dengan bijak untuk mengelakkan kita terpedaya daripada mengambil ubat yang tidak sah, tidak selamat, yang tidak berdaftar. Apatah lagi untuk menggantikan rawatan, itu merupakan satu perkara yang salah dan tidak seharusnya berlaku lah. Kita akan ulas lagi lah selepas ini. Jadi sebenarnya ia memberikan kesan yang sangat, orang kata, bahayalah sebenarnya untuk jangka masa panjang. Betul. Dan majoriti produk suplemen kesihatan dan juga produk tradisional ini dijual secara terbuka kepada pengguna. Jadi bagaimana kawalan di pihak Kementerian Kesihatan Malaysia setakat ini? Okey, baik. Betul. Kita menggalakkan penjualan produk-produk yang ini untuk memberi peluang kepada pengguna untuk memilih lah, mengikut kesesuaian dan juga beberapa faktor lain. Namun begitu, macam saya sebut tadi, ada juga pihak yang cuba mengambil kesempatan. Jadi di pihak Kementerian Kesihatan sendiri, kita menyedari perkara itu dan kita sentiasa melakukan tindakan yang kita boleh kata proaktif, melalui pemantauan secara berterusan. Kita kawal penjualan produk ubat tradisional ni dan juga suplemen kesihatan ni daripada awal, daripada dia ingin didaftarkan, sehinggalah apabila dia dipasarkan nanti. So ada beberapa prosedur yang pengeluar ini perlu patuh supaya baru produk tersebut kita boleh daftarkan, dan boleh dipasangkan kepada pengguna. So kita ada peraturan yang
kita boleh kuatkuasakan, yang telah dikuatkuasakan untuk mengawal pembuatan, penghasilan, penjualan, pengiklanan produk ini. Itu dari segi proaktif. Dan Kementerian Kesihatan juga turut menjalankan aktiviti yang bersifat reaktif. Maksudnya kita turut melakukan serbuan ataupun rampasan atau aktiviti-aktiviti penguatkuasaan lah secara umumnya terhadap penjual-penjual yang kita dapati salah menjual produk-produk yang tidak berdaftar ni melalui informasi yang kita dapat daripada aduan ataupun mungkin pemantauan secara berterusan tu kita dapati ada penjualan produk yang tidak berdaftar. Jadi pasukan penguatkuasaan farmasi akan ambil tindakan untuk ambil tindakan lah kepada ni. Sebab kita di bawah Akta Jualan Dadah, mana-mana individu atau syarikat yang menilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar ni, sama ada ubat tradisional atau suplemen kesihatan ini, melanggar peraturan kawalan dadah saya sebut tadi. Hukumannya sangat tinggi dan jika disabitkan kesalahan, contohnya kalau kali pertama lakukan kesalahan, boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM25,000 dan penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, dan apabila melakukan kesalahan kedua, hukumannya bertambah lagi, iaitu RM50,000 denda dan juga RM10,000 untuk kesalahan seterusnya. Bagi syarikat. Jadi pihak KKM sentiasa memang tindakan itu dilakukan secara berterusan. Jadi kita alu-alukan juga individu pengguna untuk sama-sama menyalurkan maklumatlah kepada pihak Kementerian Kesihatan supaya tindakan secara lebih holistik dan menyeluruh kita dapat buat. Kita pantau dan sambil pada masa yang sama kita juga ambil tindakan, serbuan dan sebagainya lah. Ya, KKM sentiasa memantau lah, sentiasa dan juga membuat penguatkuasaan. Ya, betul. Dan kebanyakan pengguna tidak mempunyai ilmu yang mendalam berkenaan produk yang digunakan. Dan ada kalanya mereka bergantung kepada testimoni pengguna yang lain ataupun iklan yang yang dia nampak di mana-mana lah. Social media contohnya. Kan lebih tertarik sebenarnya dengan iklan seperti yang dipaparkan. Jadi apakah inisiatif yang diambil oleh KKM terhadap pengguna dalam memberikan panduan yang lebih komprehensif untuk membeli dan menggunakan produk suplemen dan ubat tradisional ini supaya mereka dapat membuat keputusan berdasarkan ataupun berasaskan ilmu pengetahuan mereka? Okey. Alright. Betul. Saya setuju bahawa apabila meningkatnya permintaan terhadap produk tradisional dan juga suplemen kesihatan ini, pengguna sendiri perlu diberi pendedahan ataupun pengetahuan tentang bagaimana memilih produk yang mana yang mereka boleh ambil yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan, yang mana yang tak sepatutnya mereka elakkan. Laporkan jika dapat tahu produk tersebut tak sepatutnya ada dalam pasaran. Okey. Di Malaysia secara umumnya ubat-ubat yang berdaftar ni, kenapa kita perlu pastikan ubat-ubat yang ini berdaftar, termasuklah produk tradisional ataupun suplemen ni, sebab produk yang berdaftar ni kita telah untuk dia berdaftar, untuk produk ini berdaftar, perlu melalui satu proses tapisan satu proses pendaftaran yang sangat ketat. Kita perlu produk tersebut perlu disokong dengan data, kajian dan sebagainya. Okey, bukan semata-mata testimoni dan sebagainya. Jadi untuk produk semua produk yang kita akan pastikan terjamin dari segi keselamatannya, kualitinya maksudnya dihasilkan dalam infrastruktur ataupun dalam tempat yang ada kita kata keperluan GMP, pensijilan Good Manufacturing Practice, dan juga keberkesanan. Keberkesanan ni untuk ubat-ubat yang kita gunakan di hospital ataupun yang dijual di farmasi, terutamanya ubat-ubat terkawal ni, yang dibuktikan melalui kajian saintifik melibatkan manusia, bukan semata-mata melibatkan haiwan ataupun yang ada dalam makmal saja. Tak, mesti melibatkan kajian yang telah meluas menunjukkan bahawa selamat digunakan dan berkesan digunakan untuk manusia. Sebab itu perlu berdaftar. Ubat tradisional pula kita akan pastikan dia selamat, bebas daripada bahan-bahan yang tak sepatutnya, contohnya mikroorganisma macam ataupun logam-logam berat yang maksudnya tak sepatutnya ada dalam produk tradisional lah. Produk-produk yang tidak berdaftar ni yang mungkin dihasilkan di tempat yang tak sepatutnya, macam mungkin
di gudang-gudang haram kan. Kita tak tahu apa ada dalamnya kan. Jadi yang berdaftar ni memang telah melalui satu proses pendaftaran yang ketat. Okey. Jadi sebagai apa yang budak berdaftar ni ada dua ciri utama. Yang ini pengguna perlu tahu. Yang pertama ada nombor pendaftaran yang kita panggil nombor pendaftaran MAL, MAL, MAL tu. Okey. Dan juga satu lagi ialah label keselamatan hologram. Yang ini ialah pelekat berkilat pada label ataupun pada pembungkusan produk. Okey. Kalau pengguna ataupun pendengar ada terjumpa iklan produk atau yang telah diiklankan oleh penjual dalam media sosial contohnya, okey, dan mengiklankan itu dan ingin cuba produk tersebut, dapatkan dulu kepastian daripada penjual sama ada produk tersebut berdaftar atau tidak. Tanya dia nombor ML. Kalau mereka kata tak diluluskan, kita tak ada istilah diluluskan oleh kementerian. Betul. Kita sebenarnya berdaftar dengan Kementerian Kesihatan. Nombor ML ini pula ada ciri-ciri tertentu. Maksudnya nombor ML diikuti dengan nombor daftar 8 digit dan diakhiri dengan abjad. A untuk ubat terkawal, X untuk ubat am, contohnya macam paracetamol, ubat demam yang biasa kita boleh beli dekat kedai serbanikan atau farmasi. T ubat tradisional, T untuk tradisional, dan N untuk produk suplemen. Jadi apabila apabila dipromosikan dengan produk-produk tersebut, minta penjual itu untuk berikan ni nombor ML ini. Sebab apa? Ini menunjukkan satu produk tersebut telah berdaftar. Dan apabila kita dapat, kita sendiri boleh semak kesahihan nombor ni daripada menggunakan laman web yang saya akan sebut ke sini. Laman web bahagian regulatory farmasi negara. Ini satu bahagian di bawah program di bawah Kementerian Kesihatan yang mengurus aspek pendaftaran produk, regulatory lah. Jadi semua produk yang berdaftar maklumatnya ada di bahagian regulatory farmasi dan termasuk nombor pendaftaran. Okey. Satu lagi cara, kita ada aplikasi telefon pintar, kita panggil MPRA Product Status. Boleh tengok dekat Google Play Store ataupun Apple App Store, Huawei App Gallery. Memang ada. Boleh buat turun ke telefon pintar masing-masing, boleh guna MPRA Product Status ni. Boleh semak nombor ML tersebut. Sebab itu penting pengguna tahu bahawa setiap produk berdaftar ada nombor ML ni. Dan satu lagi, apabila dapat produk yang fizikal, belik-belikkah produk pembungkusan tu, cari stiker. Hologram tu, hologram kita panggil Pharmatech. Okey. Mungkin sekarang ni penjual pun ada yang bijak, dia akan lekat beberapa jenis stiker menyebabkan pengguna ni keliru. Okey, Pharmatech ni ada ciri khas yang kita boleh imbas menggunakan satu lagi aplikasi kita panggil Pharma Checker. FARMA Pharma Checker, CHECKER. Kita boleh imbas untuk tentukan produk tu berdaftar atau tidak. Jadi ini cara yang kita boleh tekankan kepada pengguna supaya mereka sendiri semak sebelum beli dan gunakan produk-produk buat berdaftar tradisional ini dengan juga produk suplemen kesihatan ini. Baik, penerangan begitu jelas sekali. Harapnya kita lebih cakna lah ya tentang ubat-ubatan yang kita ambil, dan mungkin kita boleh sampaikan perkara ini kepada rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, terutama ibu ayah kita lah. Jadi Tuan, bolehkah produk semula jadi seperti suplemen kesihatan ni diambil bagi tujuan rawatan kanser? Semalam kita seperti dimaklumkan oleh DJ Azal tadi, semalam ada sambutan Hari Kanser Sedunia dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan. Okay, dalam ucapannya beliau menyebut bahawa kanser ni merupakan satu lagi apa kita panggil perkara yang perlu dititik beratkan, kerana jika kita tak cakna atau tak beri perhatian, menjelang 2040 bilangan pesakit kanser akan berganda-ganda. Okey, dan salah satu sebabnya kenapa perkara ini terjadi sebab ramai daripada pesakit kanser hanya dapat tahu mereka ataupun didiagnosis dengan kanser pada tahap yang dah teruk lah. Okey, jadi apabila keadaan semini terjadi, sepatutnya rawatan yang sepatutnya mereka ambil lah rawatan yang telah dipastikan berkesan. Contohnya kemoterapi dan sebagainya. Cuma ada pihak
yang merasakan bahawa mereka ingin mencuba produk lain dahulu. Tak nak terus pergi kepada ni. Betul ke benda itu dakwaan yang benar? Sebenarnya suplemen kesihatan yang digembar-gemburkan sebagai produk yang bebas daripada kesan sampingan sebabnya berasal daripada semula jadi, contohnya produk tradisional daripada herba-herba, tak ada kesan sampingan, boleh menyembuhkan kanser, tu sebenarnya dakwaan yang tanpa berasaskan bukti saintifik yang kukuh. Tak ada kajian lagi yang telah dijalankan yang membuktikan bahawa ubat produk tradisional ataupun suplemen kesihatan ini boleh merawat kanser dan juga penyakit-penyakit kronik yang lain. Tak boleh. Jadi kita nak cakap untuk merawat kanser, untuk menggantikan rawatan kanser yang telah diberikan oleh doktor itu tak sepatutnya terjadi. Tapi suplemen kesihatan ini boleh diambil sekiranya bersesuaian untuk mungkin menangani kesan sampingan yang terjadi, yang kita dapat apabila dimulakan dengan ubat kanser. Contohnya ada pesakit kanser yang menjalani kemoterapi, mungkin akan mengalami anemia ataupun kurang sel darah merah, sehingga kan menyebabkan pesakit rasa letih, lesu, tak bermaya. Jadi anemia ataupun kekurangan sel darah merah tu kita boleh tangani dengan pengambilan suplemen zat besi contohnya. Itu pun sekiranya doktor yang merawat kata bersesuaian, tak ada interaksi ataupun tak ada akan menyebabkan rawatan kemoterapi itu terganggu. Begitu juga mungkin boleh makan vitamin C sebagai pelengkap, bukan pelengkap, untuk sebagai tambahan kepada rawatan sedia ada. Suplemen atau ubat tradisional tidak boleh menggantikan rawatan yang sebenar. Nak sambung, Tuan, bolehkah pesakit kanser yang sedang menjalani ataupun mendapatkan rawatan di hospital mengambil sebarang ubat tradisional ataupun herba sepanjang tempoh rawatan kanser? Apa yang saya nak sampaikan kepada pesakit kanser ataupun mungkin keluarga waris, sekiranya berhasrat untuk mencuba produk-produk alternatif ini, perkara pertama sekali perlu dapatkan berbincanglah dengan doktor yang merawat supaya untuk memastikan produk yang ingin diambil itu betul-betul bersesuaian dengan rawatan yang sedang pesakit jalani di hospital. Sebab kita khawatir bahan aktif yang terdapat dalam produk tradisional tersebut ataupun suplemen tersebut boleh mengganggu keberkesanan rawatan kanser yang sebenar yang telah dijalani di hospital. Ada interaksi ataupun ada perkara-perkara yang akan menyebabkan rawatan tidak berkesan. Sebab bahan aktif ni bahan aktif yang dalam produk tradisional ni boleh mempengaruhi bagaimana badan bertindak balas kepada kemoterapi. Jadi kita risau pesakit tak dapat optimum, keberkesanan yang optimum daripada tu. Contoh kalau saya beri di sini, ada produk yang popular yang sentiasa mendapat perhatian pesakit, ni St. John's Wort, ekstrak bawang putih contohnya. Produk-produk ni diketahui boleh berinteraksi dengan kemoterapi. Jadi boleh menyebabkan paras ubat kemoterapi dalam darah akan berkurang, yang menyebabkan tidak berkesan. Jadi perlu berhati-hati. Sekiranya doktor atau ahli farmasi yang merawat telah memastikan produk tersebut sesuai, mereka akan bantu juga dari segi bagaimana nak mengambil produk tersebut supaya betul-betul dapat memastikan rawatan kemoterapi berkesan dan suplemen itu juga berkesan. Ada aturannya lah. Jadi berbincang, itu yang lebih bagus. Jadi Tuan, produk tradisional yang tidak berdaftar ini sememangnya mempunyai risiko jika dicampurkan dengan ubat terkawal yang boleh memudaratkan pengguna lah. Justru pengguna perlu dilatih untuk sentiasa memastikan produk kesihatan yang digunakan adalah berdaftar dan membuat laporan sekiranya terdapat kesan sampingan daripada penggunaan produk terbabit. Jadi apa pandangan Tuan? Ini satu modus operandi yang biasa dilakukan oleh penjual produk ni lah. Mereka mencampurkan ubat yang dikatakan berasaskan semula jadi ini dengan ubat terkawal yang memang digunakan di hospital dengan tujuan untuk membuatkan produk yang mereka jual tu berkesan lah. Tapi sebenarnya
Kalau produk tersebut betul-betul alami atau semua jadi, kesannya itu perlu mengambil masa dan dia perlu diambil secara konsisten lah berterusan. Jadi sekiranya pesakit telah menggunakan produk tersebut dan yang pertama sepatutnya bila dah tahu produk tersebut tidak berdaftar ataupun ada kesan sampingan, berhenti guna. Itu perkara yang pertama kan. Berhenti guna sebab kita risau dia akan menerukkan lagi keadaan. Okey. Kemudian sekiranya ada kesan sampingan yang teruk sampai mengganggu kesihatan, dapatkan rawatan dan minta perawat itu melaporkan kesan sampingan tersebut lah. Okay, pengguna sendiri boleh membuat laporan, membuat aduan lah tentang kejadian tersebut. Ada beberapa platform atau saluran, contohnya sistem pengurusan aduan awam KKM, SISPA KKM. Okay, boleh carian, boleh guna enjin carian, type SISPA KKM akan keluar. Jadi boleh laporkan semua butir-butir kejadian yang terjadi. Okay, kalau boleh ada nama produk tersebut, nama penjual, dari mana dapat, kalau beli daripada media sosial atau internet, dapatkan pautannya supaya kita boleh ambil tindakan secara terus. Okay, boleh juga laporkan kepada cawangan penguatkuasaan farmasi di setiap negeri. Di setiap negeri ada cawangan penguatkuasaan negeri, boleh hubungi mereka. Ini pun boleh kita cari daripada laman web program perkhidmatan farmasi. Kita ada nombor telefon setiap cawangan penguatkuasaan farmasi, atau juga boleh laporkan kepada bahagian regulatory farmasi negara. Ini bahagian yang bertanggungjawab dari segi pendaftaran tadilah dan juga memantau selepas pasca pemasaran, ada kesan sampingan dan sebagainya. Jika ada maklumat label, bekas pembungkusan, sampel, kalau ada beli tablet kapsul, simpan. Kita boleh, kita perlukan tu untuk buat ujian dan sebagainya untuk memastikan kita dapat buat tindakan yang sepatutnya lah. Okey. Itu sahaja. Sentiasa berwaspada, semak sebelum menggunakan produk lah. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Muhammad Syahiri bin Abdul Ghaffar yang merupakan pegawai farmasi cawangan penggunaan ubat berkualiti bahagian amalan dan perkembangan farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia, yang sudi berkongsi dengan pendengar Nasional FM pagi ini berkenaan dengan suplemen kesihatan dan ubat tradisional dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah di lain siaran kita akan bersua kembali. Dan kita nak ucapkan terima kasih juga kepada penerbit kita pagi ini, Wahidah Yaakob, dan anda juga boleh tonton kembali di Facebook rasmi kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Terus